وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 9, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yaitu hayah. Yaitu hayah diterjemahkan dengan hidup. Sifat yang maujud, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengesahkan akannya, akan Allah Ta'ala, bahawa bersifat ia Allah dengan ilmu dan lainnya lain daripada ilmu, daripada segala sifat ma'ani. Iaitu hayah, sifat yang maujud, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tu. Hayah iaitu sifat. Kemudian yang maujud. Kemudian yang sedia. Kemudian yang berdiri pada zat Allah. Sifatun maujudatun qadimatun qaimatun bizatillahi ta'ala. Tu sifatun maujudatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat hayah, satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah bersifat dengan sifat hayah, maka Allah hidup. Hidup dipanggil samaratus sifat, dipanggil. Apakah jasa hasilan sifat? Hiduplah. Cuma dalam kitab Faridatul Faraid, hayah tu terjemah hidup dah. Jadi Allah yang bersifat dengan hayah, yang diterjemah dengan hidup, Allah yang bersifat dengan hayah ni, maka Allah hidup. Allah hidup dengan sifat hayah. Kita hidup dengan ruh. Allah hidup dengan sifat hayah. Hayah diterjemah dengan hidup. Jadi Allah hidup dengan hidup. Ni. Tak apalah. Ni fardu kifayah ni. Sekarang hayah diterjemah dengan hidup. Bila Allah bersifat dengan sifat hayah, maka Allah hidup. Allah hidup dengan sifat hayah. Kita hidup dengan roh. Jadi Allah hidup dengan sifat hayah.
Hayah diterjemah dengan hidup. Jadi Allah hidup dengan hidup. Pada ni. Dia kalau dalam sekarang ni tak apalah. Sifat hayah diterjemah dengan hidup tak apalah. Dia sifat hayah dia tidak ada ta'alluq. Tidak ada fungsi, tidak ada tugas. Qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam. Lagi 6 sifat ma'ani, semuanya ada ta'alluq. Sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Ada 7 sifat ma'ani. Kesemua sifat ma'ani ni ada ta'alluq melainkan hayah. Ta'alluq ni fungsi ataupun tagang ataupun kerjaan. Apa ta'alluq sifat qudrah? Mengada dan meniadakan. Itu ta'alluq sifat qudrah. Apakah ta'alluq sifat iradah? Menentu, menetapkan. Apakah ta'alluq sifat ilmu? Mengetahui akan sekalian perkara. Apakah ta'alluq sifat sama basar kalam? Mendengar, melihat dan berkata-kata. Itu ta'alluq dia, fungsi dia. Sifat Allah qadimah, sedia kala belaka. Tapi ta'alluq sifat, fungsi sifat, ada yang qadim sedia kala, ada yang hadis baru. Ta'alluq dia tu. Qudrah sifat yang qadimah, sedia kala. Ta'alluq qudrah mengada meniada. Allah mengada meniada sedia kala. Allah mengada meniada kalau sekarang, sekaranglah. Kalau telah lepas lah. Kalau lagi akan lah. Tapi maknanya mengada meniada ni adalah baharu. Lepas tu dia panggil qudrah, ta'alluq, tanjizi, hadis, baharu. Ada ni. Iradah sifat yang qadimah. Ta'alluq iradah adalah menentu, menetap. Bila Allah menentu, menetap, tu ta'alluq bagi iradah. Allah menentu sedia kala. Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah yang kita panggil qadar tu. Jadi qadar adalah sedia kala. Qada perbuatan Allah adalah baharu. Jadi qadar pergi pada ta'alluq iradah. Qada pergi pada ta'alluq qudrah. Sifat iradah sedia kala, sifat qudrah sedia kala. Ta'alluq iradah sedia kala juga, ta'alluq qudrah baharu. Badan ni. Yelah kadang-kadang kita ni tak pandailah nak bahagi. Tapi itulah pegangan kitanya. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat qudrah. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat iradah. Dan kita berpegang Allah telah menentukan pada azal. Dan kita berpegang yang sedang berlaku ni kesemuanya adalah qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa beza dengan sifat iradah dengan Allah menentukan pada sedia kala? Apa beza sifat qudrah dengan Allah melakukan sekarang perkara? Tak ada nak beza kitanya. Tak ada apa tu. Qudrah iradah sifat yang ada di zat Allah. Menentu mengadakan ta'alluq fungsi bagi sifat qudrah dan iradah. Contoh. Kita ada sifat tenaga. Kita ada sifat tenaga. Ni. Sifat qudrah yang Tuhan letak di tubuh kita. Dia panggil qudrah hadisah. Dia panggil. Qudrah yang baru. Sifat qudrah Allah, qudrah qadimah yang sedia kala. Kita ni ada qudrah hadisah, qudrah yang baru yang Tuhan letak di tubuh kita. Kalau Tuhan tak letak sifat qudrah, tak bangunlah. Yang mana hak
diuruskan oleh orang tu, yang mana orang buat segala-gala tu, kalau kira makan dia makan sangat, kalau kira makan sangat, tetapi yang menjadikan kudrah tenaga di hamba Allah, bukan makanan. Faham tak ni? Makna tuang tu kalau kira segar tubuh itu apa? Gemuk metong. Metong tau. Gemuk metong. Tu dah. Tak suka pula dah. Okay, gemuk apa? Gemuk debong. Tanya ke tu. Gemuk metong je juga dah. Gemuk debong. Mungkin debong tu gemuk daripada metong ke mana? Dah lah orang Terengganu Melaka ni. Apa beza gemuk metong dengan gemuk debong? Metong tu gemuk biasa-biasa. Debong tu memang gemuk luar biasa. Suka. Makna tuang tu gemuk sangat. Sebab apa? Makan selera. Tapi Allah tak jadikan kudrah di dia. Maka terlantarlah dianya. Ni kadang-kadang hak seumpama ni payah nak cari. Sebab apa? Dah berat. Tapi kalau hak tak selera makan pula, payah nak cara. Sebab apa? Sakit dia. Sebab kita akad dia tu, kita pegang tulang dia. Faham tak ni? Tu satu. Kita angkat tu ringan, tapi kena hati-hati. Patah tulang rusuk kalau kita salah peluk. Sebab dia tulang je. Makna kulit tulang lalu. Ada ni memang sakit lah. Tapi kalau dia daging banyak, maknanya dia tak sakit. Kita pula sakit orang. Nak akad tu bayar. Tapi maknanya Tuhan tak letak kudrah di dia. Tuhan tak letak tenaga di dia. Ada ni. Jadi sekarang ni di kita tu Tuhan letak kudrah. Bila kita ada kudrah, ada tenaga, apa fungsi dia? Kita pun boleh gerak diam. Itu tanduk kudrah yang Tuhan letak di kita. Ni kita sandar kepada asbab lah, zahir gitulah. Tapi gerak diam, kita tetap qada perbuatan Allah. Ada ni. Jadi fungsi kudrah yang di tubuh kita tu adalah gerak diam. Beza dua tu. Yang mana kudrah yang ada di kita ni ada sama-sama. Masa kita jaga, kita ada sifat kudrah. Masa kita tidur, kita ada sifat kudrah. Tapi walaupun masa tidur sifat kudrah ada, tapi tidak berfungsi. Tu mana ni? Satunya sifat, satunya takluk fungsi. Masa kita tidur, adakah sifat kudrah hilang? Tidak. Sifat kudrah tak hilang. Tapi sifat kudrah tak guna. Tu mana? Tak ada takluk, tak ada fungsi. Kita tidur malam, sifat samuk ada, sifat basar ada, sifat kalam ada, tapi tidak ada takluk. Sebab tak dengar apa-apa pun, mata tidak melihat apa-apa pun, lidah tak bercakap apa-apa pun. Tapi sifat ada ke tak? Sifat samuk, sifat basar, sifat kalam. Adakah orang tidur ni Tuhan tarik sifat? Orang tidur bererti sudah bersifat dengan sifat pekak. Orang tidur sudah bersifat dengan sifat buta. Orang tidur sudah bersifat dengan sifat bisu. Tidak. Dia tidak pekak, tidak buta, tidak bisu. Sebab apa? Sebab sifat samak, basar, kalam yang Tuhan letak di kita ni kekal. Tapi tidak bertakluk. Mana tidak berfungsi. Sebab kita tidak guna. Beza tak antara satu sifat, satu takluk, fungsi sifat. Ada ni. Jadi makna di kita ni sifat samak, basar, kalam memang sentiasa Tuhan letak di kita. Tapi takluk guna, ada ketika guna, ada ketikanya tidak guna. Jadi sifat kudrah Allah qadimah. Bila Allah mengadakan, barulah sekarang. Tapi sifat kudrah qadimah sedia kala. Takluk kudrah tanjizi hadis. Allah meniada baharu. Itu beza antara kudrah dengan dipanggil ta'alluq kudrah. Fungsi kerjaan kudrah. Beza antara sifat dengan
Ta'alluq sifat. Tadilah sifat yang diri kita tu. Sifat kudrah, sifat sama', sifat basar, sifat kalam. Hak Tuhan letak di kita tu ada sama-sama. Tapi ta'alluqnya, fungsinya terkadang kita guna berfungsi, kadang-kadang tidak berfungsi, tak guna. Ada ni. Beza antara satu sifat, satu ta'alluq sifat. Jadi sifat ma'ani ni 7, 6 ada ta'alluq. Hayah tak ada ta'alluq. Tak ada ta'alluq. Allah bersifat dengan sifat hayah. Allah menghidupkan akal manusia. Menghidupkan manusia itu ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Allah menghidupkan. Allah bersifat dengan sifat hayah. Allah menghidupkan manusia, menghidupkan makhluk. Menghidupkan manusia ni itu bukan ta'alluq hayah, itu ta'alluq qudrah. Jadi hayah tak ada ta'alluq. Tapi dia panggil samaratus sifah. Apa samaratus sifah? Buah dia, jasa dia, hasilan dia. Bila ada sifat hayah, maka Allah hidup. Hidup dipanggil samaratus sifah. Ada ni. Tapi menghidupkan tidak ada. Itu ta'alluq kudrah. Dia macam kudrah sifat. Bila Allah bersifat kudrah, Allah berkuasa. Berkuasa dipanggil samaratus sifah. Mengada dan meniadakan, itu ta'alluq. Pada ni. Ialah macam kita. Apabila kita, Tuhan letak kudrah di kita, maka kita pun bertenaga. Itu dipanggil samaratus sifah. Hasilan daripada ada kudrah, kita bertenaga. Apa ta'alluq tenaga ni? Kita gerak diam lah. Bukan hanya bertenaga saja. Tapi apabila Tuhan letak kudrah di kita, kita pun berkuasalah, bertenaga. Bertenaga. Itu dipanggil samaratus sifah. Buah sifat kudrah yang Tuhan letak di kita. Fungsi dia sebenarnya, gerak diam tu lah fungsi dia sebenar. Ada ni. Gerak diam tu fungsi dia sebenar. Bila kita ada sifat kudrah, maka kita pun berkuasa, bertenaga. Itu dipanggil samaratus sifah. Kemudian kita pun bergerak diam. Itu ta'alluq dia. Ada dia. Oh, ni yang panggil apa ni? Hak dalam-dalam sikit lah. Kita sebenarnya hura tu kita nampak macam gitulah. Tapi kalau macam tu hak kita tadi, bila kita ada kudrah, apakah hasilan kudrah? Bertenaga. Itu hasilan dia. Apakah fungsi kudrah? Bangun duduk tu lah. Tu fungsi dia, tu ta'alluq. Bila Tuhan letak kudrah di kita, samaratus sifah, mana apa? Samarah ni buah dia, hasilan dia. Bila Tuhan letak kudrah di hamba, maka hamba pun berkuasa, bertenaga. Dah bertenaga, bangun duduk, gerak dia. Tu ta'alluq dia. Itu ta'alluq dia. Gana? Tak apa. Jadi sekarang ni hayah satu sifat. Bila Allah bersifat dengan sifat hayah, maka Allah hidup. Hidup tu dia panggil samaratus sifat. Tapi kita ni sifat hayah terjemah dengan hidup dah. Samaratus sifat dia hidup. Jadi kalau kita cakap kut Melayu kau, Allah hidup dengan sifat hidup. Gitu. Allah hidup dengan hidup. Hidup mula-mula tu samaratus sifat. Dengan hidup yang kedua tu sifat hayat. Maka dalam kitab-kitab yang baharu, sifat hayat diterjemah dengan pehidup. Jadi Allah hidup dengan sifat pehidup. Dia pun tapi kita payah nak faham tu. Perkuasa, kehendak,
pengetahuan, perhidup, pendengar, perlihat, perkata. Dan kitab Baqarah dan kitab Taqribul Ikhwan. Cuma dalam kitab Pati Faridah, Pati Faridah, ini Faridatul Faraid. Pati Faridah, bukan parti, pati. Apa pati? Rumusan. Rumusan tau? Rumusan. Pati dia. Pati Faridah. Jadi dalam Pati Faridah tu dia mari dua terjemah. Hayah artinya perhidup atau hidup. Dia buat gitu. Kudrah artinya berkuasa atau berkuasa. Iradah artinya berkehendak atau berkehendak. Pening pula kita yang bagi dua terjemahan. Jadi ubuh pe tu terjemahan kemudian. Dia bermula dengan kitab Baqarah, bagi pada Baqarah lah. Kalau berkuasa berkehendak hidup ni terjemahan kitab Faridatul Faraid hak lama. Jadi ubuh pe tu nak membezakan antara sifat dengan ta'alluq sifat tu sahaja. Tapi nisbah ke kita bubuh pe ni jadi kau payah pula nak faham. Cuma bandingan lah, bandingan. Kenapa dia bubuh ngepe? Contoh kita kan, tapi ini perkara lain lah. Satunya dipanggil ni pangkat dia. Satunya dipanggil hijaan dia. Pada ni hak pangkat tu bubuh pe, pengarah. Hija dia mengarah lah. Pengurus. Hija dia uruskanlah, uruskan. Pelakon. Hija dia lakonkan watak lah. Penyanyi. Hija dia menyanyikan lagu lah. Tu pada dia. Jadi dua tu. Tu ada ni. Tu timbul pe tu. Tapi saya kadang-kadang jarang juga nak sebut. So apa orang kita payah nak faham. Tapi kita tetap dah satunya sifat, satunya ta'alluq sifat, satunya sifat, satunya samarah sifat. Kita tak lari dah. Cuma tak boleh nak membezakan. Kalau kata penyapu barang, fungsi dia menyapu. Itu fungsi dia. Penyapu ada sama-sama. Menyapunya jarang-jarang. Rumahnya berabuk. Gitulah. Rumah yang berabuk tu, penyapu ada sama. Tapi pemalah, maka pemalah. Pemalah, maka malah. Ke macam mana? Pada ni. Maknanya kalau kita katalah, seseorang tu, Tuhan letak kudrah, segar mega dia. Tapi tak bergerak pun, kerja buat pun tak ambuh. Tunggu nak makan je. Pada ni. Jadi makna kudrah dia tu tidak berfungsi lah. Dia segar, Tuhan buat ke dianya. Muda, segar, gagah. Tapi kerja buat tak ada. Malah duduk dalam bilik je. Lapar, keluar makan. Sudah makan, masuk tidur. Tapi kudrah yang di dia tu, kudrah tu segar sangat. Tapi fungsinya tak ada. Tak adalah fungsi itu, gerak diam tu adalah. Tapi mana kerja buat dah. Tapi sifat kudrah ada. Fungsi kudrah sikit lah. Untuk gerak diam pergi dapur cari makanan je. Jadi penyapu tu ada, menyapunya tidak. Tu. Jadi pe tu, kalau ni kena pada barang. Ni panggil pe ni sifat. Ada sifat perhidup, maka Allah pun hidup dengan sifat perhidup. Dia gitu. Tapi hak ni hayah terjemah dengan hidup. Jadi Allah hidup dengan sifat hidup. Tak apalah. Sifat hayah tu lah. Jadi satunya sifat hayah yang ada di zat Allah Ta'ala. Bila Allah bersifat dengan sifat hayah, maka Allah hidup. Hidup tu dia panggil samaratus sifat. Dia panggil. Panggil bersamarah ni buah hasilan sifat. Bila Allah bersifat dengan sifat hayah, maka Allah hidup. Allah hidup dengan sifat hayah, dengan sifat hidup tu lah. Kita hidup dengan roh. Tu kita. Macam mana? Tapi tak apalah, terjemah dengan hidup, hiduplah. Dan kalau jumpa terjemah dengan perhidup, makna sifat. Tapi nisbah dengan
bahasa Melayu kita standard ni tak akan faham. Lepas tu saya biasa tanya. Sekarang hak ni hayah tak ada ta'alluq. Pergi pada sifat yang ada ta'alluq. Pergi pada sifat yang ada ta'alluq. Kita letak kata mudahnya sifat sama' basar. Sifat sama' basar. Ta'alluq fungsi dia mendengar dan melihat. Jadi sama' basar kita buat contoh pada kita. Sama' basar kita ada sama-sama, kita tidak bekak, kita tidak buta. Tapi mendengar melihatnya sebelah siang je lah. Sebelah malam tidak mendengar, tidak melihat sebab kita tidur. Tapi pada masa kita tidur, kita tetap bersifat dengan sifat sama' dan basar. Cuma ta'alluq fungsi dia tidak ada. Kita nak letak terjemah apa? Sifat sama' yang tuan letak di gengendam telinga, sifat basar yang tuan letak di biji mata, sifat kalam yang tuan letak di lidah kita. Nak panggil apa sifat tu? Mendengar ta'alluq dia, melihat ta'alluq dia, berkata-kata itu ta'alluq dia. Sifat yang tuan letak di gengendam telinga, di biji mata, di daging lidah. Sifat sama' basar kalam. Bahasa Melayu standard nak terjemah apa? Orang sekolah tinggi kan? Mendengar itu dipanggil fungsi. Melihat dipanggil fungsi ta'alluq. Berkata-kata itu dipanggil fungsi ta'alluq. Tapi sifat tu sifat yang tuan letak di gegendam telinga. Kalau orang panggil kot deria tak? Deria dengar, deria lihat, deria. Tapi kita kalau lidah dia panggil deria rasa. Tu deria. Di hidung tuan letak deria bau. Di kulit tuan letak deria sentuh. Kan kita manusia ni ada al-hawasul khamsah. Ada 5 deria. Deria pendengaran, deria penglihatan, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Gitu. Deria. Apa fungsi deria pendengaran? Mendengar akan bunyian. Apa fungsi deria mata? Melihat akan benda. Apa fungsi deria bau? Menghidu bau wangi ataupun busuk. Apakah fungsi deria rasa? Merasa akan benda yang manis, benda yang masin. Apakah fungsi deria sentuh? Boleh mengetahui benda tu panas ke, sejuk ke, licin ke, kasak ke, atau deria sentuh. Jadi makna itu kita panggil deria. Lepas tu fungsi dia mendengar, melihat, mencium, merasa, menyentuh. Tapi deria tu letak mana apa? Kalau kata sama' basar kalam, nak letak makna apa? Hak sifat tu. Kok bahasa Melayu. Nak beza dengan dia punya ta'alluq fungsi dia. Macam masa kita tidur. Deria bau kekal. Deria rasa kekal. Tapi kita tak ada bau apa-apa pun. Kita tak sedar dah kan. Kita tak ada rasa apa-apa pun. Tapi di hidung kita kekal deria bau. Di lidah kita kekal deria rasa. Itu sifat yang terletak di hidung, di lidah. Tapi fungsi dia mencium bauan, merasa akan makanan dan menyentuh satu-satu perkara. Itu dipanggil ta'alluq fungsi. Jadi antara sifat dengan fungsi sifat ni, terjemah Melayunya macam mana? Antara sifat kudrah dengan ta'alluq sifat kudrah. Kalau kita kata pergi pada kita ni, antara sifat sama dengan ta'alluq dia mendengar. Sifat basar ta'alluq dia melihat. Sifat kalam ta'alluq dia berkata-kata. Dan kita pun mengetahui bahawa Tuhan letak sifat sama di telinga, Tuhan letak sifat basar di biji mata, Tuhan letak sifat kalam di lidah.
Bila ada sifat tu, maka boleh mendengar, boleh melihat, boleh berkata-kata. Jadi mendengar, melihat, berkata-kata dipanggil ta'alluq, fungsi dia. Cuma hak sifat tu nak terjemah ngapa? Hati di pada Al-Baqarah terjemah dengan apa tu? Jadi pendengar, pelihat, perkata. Kita bunyi kata pendengar ni kok sidang pendengar lah jadinya. Itu bahasa kita. Kalau pelihat, pening lalu dah. Apa pula? Bahasa mana pelihat padahal ni. Itu bahasa hak pada Al-Baqarah. Bahasa Melayu orang Fatani yang hidup di Mekah. Ni bahasa Melayu kita. Nak terjemah apa? Sifat tu terjemah apa? Dia bahasa Arab. Kalau bahasa Arab sama sifat yang dizat Allah. Ta'alluqnya mendengar. Bahasa Arab kedua-dua sebut basar belaka. Kalau kata kudrah yang dizat Allah, dia panggil kudrah. Allah mengada meniada, dia panggil kudrah. Cuma bezanya makna ismi dengan makna masdari. Waktu bahasa dia panjang lah. Tapi dua makna yang berbeza. Satunya sifat, satunya ta'alluq sifat. Tapi hayah tak ada ta'alluq, cuma ada samarah dia. Bila Allah bersifat dengan sifat hayah, maka Allah hidup. Allah hidup dengan sifat hayah. Hidup samaratu sifat, hayah sifat yang sedia kala yang ada di zat Allah. Tapi di sini sifat hayah diterjemah dengan hidup. Maka kalau kita ikut terjemahan ni kau, Allah hidup dengan hidup. Jadi payahlah kitanya. Allah hidup dengan hidup. Kita hidup dengan roh. Allah hidup dengan hidup. Allah hidup tu samaratu sifat dengan hidup. Hidup tu terjemahan kepada sifat hayah yang di zat Allah. Gitu. Jadi pada Al-Baqarah tu kau, Allah hidup dengan perhidup. Tak faham kat kitanya. Tak faham perkataan. Adapun bab pegangan kita tak gerak, tak lari dah waktunya. Allah hidup, kita pegang kejap dah. Kita pegang kejap dah. Allah Al-Hayyul Qayyum, Allah yang hidup. Allah As-Sami', Allah yang mendengar. Allah Al-Basir, Allah yang melihat. Itu ta'alluq belaka tu. Ada. Dan kita berpegang di zat Allah ada sifat hayah. Kita berpegang di zat Allah ada sifat sama. Kita berpegang di zat Allah ada sifat basar. Al-Hayyu tu yang hidup. Allah hidup dengan sifat hayah. Allah mendengar dengan sifat sama. Allah melihat dengan sifat basar. Kan ada beza dua tu kan? Ada ni. Jadi sifat sedia kala, ta'alluq ada sedia kala, ada yang baharu. Tapi hayah tidak ada ta'alluq. Hayah tidak ada ta'alluq. Ni. Ada samarah dia panggil. Apa samarah hayahnya? Hidup. Allah hidup dengan sifat hayah. Cuma kadang-kadang saya ni, kalau sifat tu saya kekalkan dengan bahasa Arab. Tu jelah. Tak terjemahlah dengan perhidup ke, pendengar ke, pelihat ke, perkata ke. Saya biasalah. Kalau ta'alluq saya terjemah kot bahasa Melayu. Kalau sifat saya kekalkan dengan bahasa Arab. Allah mengada dan meniadakan dengan kudrah. Sifatlah tu. Allah menentu, menetapkan dengan iradah. Bukan dengan sifat berkendak. Dengan iradah lalulah sana. Allah mendengar dengan sifat sama. Allah melihat dengan sifat basar. Bukan kata Allah melihat dengan sifat pelihat. Payahlah. Jadi hak sifat tu kekalkan dengan bahasa Arab. Jadi Allah hidup dengan sifat hayah. Tak terjemahlah hayah tu perhidup atau hidup. Mana hayah kekalkan dengan bahasa Arab. Sifat dia tu. Allah hidup dengan hayah, dengan sifat hayah. Tapi dia dalam kitab Faridah ni, sifat hayah tu diterjemah dengan hidup.
Tapi walaupun terjemah dengan hidup, hayah iaitu sifat yang ada di zat Allah. Sifat yang maujud. Panjang kitanya. Ni kita nak memahami istilah ilmu je. Nak sebut tadilah pegangan kita tak ada apa dah. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat hayah. Dan kita berpegang Allah Al-Hayyu hidup. Hidup dengan apa? Dengan sifat hayah. Jadi beza tak hidup dengan hayah? Bezalah. Hidup dengan sifat hayah. Kita hidup dengan ruh. Allah hidup dengan sifat hayah. Beza tak hidup dengan sifat hayah? Bezalah. Hayah sifat. Hidup tu samaratus sifat. Buah kepada sifat. Hasilan kepada sifat. Allah bersifat dengan sifat hayah. Allah hidup. Hidup dengan sifat hayah. Allah mengada meniada dengan sifat kudrah. Allah menentu menetap dengan sifat iradah. Dua-dua tu kita berpegang belaka. Allah ni Allah mengada meniada, kita berpegang itu qada rukun kenang. Dengan sifat kudrah kita berpegang sifat kudrah, salah satu dari sifat 13 ataupun sifat 20. Kita berpegang Allah menentu menetapkan, itu qadar rukun kenang. Dan kita berpegang Allah bersifat dengan sifat iradah. Hak sifat salah satu daripada 20 ataupun 13 sifat. Maknanya sifat dengan takluk sifat, sifat dengan samarah sifat, kita berpegang. Mana bab pegangan tak ada isu. Cuma apa beza Allah hidup dengan sifat hayah? Hidup tu apa dia? Hayah tu sifat yang ada di zat Allah. Dan hidup tu apa dia hidup? Samarah dia panggil, hasilan sifat. Dia gitu ya. Padang kita ni, kita paridah round kedua ni. Kita paridah round kedua Padang lah, dalam sikit. Takkan nak pakai toho gitu je. No. Toho baca. Adalah. Dia pergi panggil orang mengajar kitab paridah. Suruh baca kitab. Suruh baca kitab. Tambah ceramah-ceramah. Minta ustaz baca kitab. Dia baca sungguh. Memang dia baca lah. Dia baca. Tapi senang gitu. Kita pun, orang takkan dengar pun tak pening. Reti pun tak. Reti dah pun tak. Tapi tak pening. Hura ni. Nak jadi reti ni, ada reti, ada pening. Hura. Ada hak reti, ada hak pening. Tapi kalau tak hura, tak ada pening. Tapi tak ada hak reti. Tapi kitab berjalan. Semuka dua muka sekali baca. Tak lama, khotam kitab. Wak jamu, khotam kitab paridah. Lepas tu, dia membaca. Dia baca. Kitabnya kosong. Allah. Hak tukang baca pun satu hal. Hak tukang suruh pun satu hal. Hak tukang baca tu satu hal. Hak tukang suruh tu. Nak menyalahkan siapa? Nak elokkan siapa? Ustaz baca gitu. Kau suruh saya baca kan? Tak salah dah tekan baca. Dah saya nak supaya ustaz hura. Saya tak pandai nak hura. Dia kata. Jadi salah siapa? Hak tukang suruh tu lah. Hak tukang suruh salah lah. Dia suruh orang hak tak pandai nak hura. Dia tak ngaji buku kitab tu. Lepas tu suruh baca kitab. Dia orang baca sungguh. Tunggu. Baca. Kejap habis. Ada orang baca kitab Sabila. Allah. Kata baca kitab Sabila. 2 muka, 3 muka sekali baca. Lepas tu orang kedok. Dia baca je. Senang kita kata awak mengaji pun tak pening. Yelah dah pening tapi kita tak reti je. Tak apalah tak reti. Janji tak pening. Tapi rugilah kitab tu. Tak apalah. Hura kita ada ketika kita pening sikit, lambat sikit. Ada ketika dah ulang-ulang dah kita nampak sikit. Ini nak bagi faham nampak je. Bab pegang saya sebut dah tadi. Kita tetap dah berpegang Allah hidup. Dan kita berpegang Allah bersifat dengan sifat hayah.
Kita berpegang Allah hidup dengan sifat hayah. Jadi hidupnya lain, sifat hayahnya lain. Tapi kita tak boleh nak membezakan kelainannya di mana. Tapi dipegang kita Allah hidup dengan sifat hayah. Pentinglah tu, pentinglah. Sebab Mu'tazilah Allah hidup dengan zat. Lari tu. Pentinglah tu. Pegang Allah hidup, Ahli Sunnah pegang Allah hidup. Mu'tazilah pegang Allah hidup. Pegang Allah mati, kafir lalulah jawapan dia. Kau tak panggil Mu'tazilah. Mana Ahli Sunnah berpegang Allah hidup, Mu'tazilah berpegang Allah hidup. Bezanya Ahli Sunnah berpegang Allah hidup dengan sifat hayat. Mu'tazilah berpegang Allah hidup dengan zat, bukan dengan sifat hayat. Allah tak ada sifat hayat. Tu Mu'tazilah. Tak ada ni. Dia Mu'tazilah golongan terpesong ni, dia tolak sifat ma'ani. Tak ada sifat ma'ani di zat Allah. Tak ada sifat kudrah di zat Allah. Tak ada sifat iradah di zat Allah. Tak ada. Tak ada sifat ilmu. Tak ada sifat hayah. Tak ada sifat sama, basar dan kalam. Tapi Allah berkuasa dengan zat. Allah berkehendak dengan zat. Allah mengetahui dengan zat. Allah melihat, Allah hidup dengan zat. Allah mendengar dengan zat. Allah melihat dengan zat. Tak ada sifat ma'ani. Itu Mu'tazilah. Ada ni. Jadi kita berpegang Allah hidup dengan sifat hayah. Ni pegangan kita. Bukan kata Allah hidup dengan zat, tak ada sifat hayah. Ada, sebab kita ngaji sifat 20. Di antara sifat 20-nya kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Jadi hak ni 7 ni sifat Allah belaka ni, sifat Allah belaka ni. Mu'tazilah dak hak ni 7 ni bukan. Tapi wujud kidam bakau Mu'tazilah pun ya. Ya, wujud kidam bakau. Allah bersifat dengan sifat wujud kidam bakau. Mu'tazilah pun. Tapi kudrah iradah tak ada kudrah iradah. Ilmu hayah tak ada. Tapi Allah berkuasa tapi dengan zat. Allah berkehendak dengan zat. Allah mengetahui dengan zat. Allah hidup dengan zat. Ni Mu'tazilah. Tapi kita clear dah, beres dah. Kita pun ngaji sifat 20. Mana hayah ni sifat yang di zat Allah. Allah hidup dengan sifat hayah. Mana beza dah antara hidup dengan sifat hayah? Memang beza. Memang lain. Tapi kita tak pandai nak cerita bezanya di mana, lainnya di mana. Tak ada apa. Janji kita berpegang Allah bersifat dengan sifat hayah. Sifat 20 tu lah. Dia berpegang Allah bersifat dengan sifat hayah. Ni hak beza kita dengan Mu'tazilah. Allah hidup, Mu'tazilah pun berpegang Allah hidup. Tidak berpegang Allah hidup, kafir lah jawapan dia. Allah hidup, tapi hidup dengan sifat hayah. Itu akidah kita lah. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi hayah ni sifat yang ada di zat Allah. Yang maujud, sifat yang ada. Ni bicara dahulu ni masa kudrah, iradah, ilmu sampai ke kalam. Sifat yang maujud, sifat yang ada. Ada sekira-kira sah dilihat. Maknanya di hari akhirah, atas dunia, yang dapat melihat zat Allah hanya Nabi SAW. Jibril AS pun tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa AS digelar dengan kalimullah, hanya berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Musa tidak melihat zat Allah. Di hari akhirah dalam syurga Allah, orang yang beriman dapat melihat zat Allah. Dan melihat zat Allah itulah sebesar-besar nikmat syurga. Melihat Allah tu sebesar-besar nikmat syurga. Pada ni bukan makan minum sebesar-besar nikmat syurga. Sebesar-besar nikmat syurga adalah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hari dalam syurga,
Orang kafir memang langsung tidak dapat melihat zat Allah lah. Orang kafir terhalang, tertegah daripada melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada juga pandangan ulama mengatakan orang kafir diberi melihat zat Allah sekali, kemudian terhalang, tertegah selama-lamanya, maka rindu orang kafir nak melihat zat Allah semula ni, rindu tu lebih terseksa daripada api neraka lagi. Ada pandangan kata gitu. Melihat zat Allah sebesar-besar nikmat syurga. Orang kafir yang dapat melihat Allah sekali, kemudian tertegah dan melihat Allah selama-lama, maknanya rindu nak melihat zat Allah semula ni adalah seksa yang lebih daripada seksa neraka. Ini pandangan yang daif lah, pandangan muktamad. Orang kafir langsung tidak dapat melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam syurga dapat melihat zat Allah, sebab zat Allah ada. Sifat kudrah ada ke tak? Ada. Sifat iradah ada. Sifat ilmu ada. Sifat hayah sekarang ada, maujud. Maka kita dapat melihat sifat ma'ani. Sifat wujud kita bakar tak boleh melihat tu, bukan sifat wujud, dia bukan sifat yang ada. Kita melihat zat Allah. Nak melihat sifat wujud Allah tak boleh melihat. Nak melihat sifat kidam bakar Allah tidak boleh melihat. Tapi boleh tak nak melihat kudrah, iradah, ilmu, hayah sampai ke kalam? Boleh lah. Sebab itu sifat yang ada. Gitu je. Dah lah, macam kita ni lah. Tapi kita jawab macam mana tak tahulah. Boleh tak melihat zat? Boleh tau. Boleh tak melihat sifat wujud? Pening kita dah. Apa beza zat dengan wujud? Zat ni wujud sifat lain tu kan. Zat satu benda, satu perkara. Wujud sifat. Kita boleh melihat zat. Boleh tak melihat wujud? Wujud kita ni boleh melihat tak? Oh, itulah wujud. Tu zat. Wujud mana? Tubuh ni zat. Boleh tak melihat wujud? Pening kita balik. Balik duk mikir, duk tengok. Apa duk tengok? Tengok zat. Wujud duduk mana? Tak bawa kereta lah jawapan dia. Dah? Dah pakai duk tengok. Tengok ke apa? Zat nampak dah tengok. Wujud. Wujud ni tengok kat mana wujud ni? Pada ni. Kata nyakit pelik balik hari ni. Dah? Duk tengok kok sebelah. Kenapa duk tengok? Yelah. Tak perasan dah. Selama ni nampak zat aja, nampak tubuh je. Wujud duduk kat mana wujud? Duduk kat kepala ke? Duduk kat mana? Nak wujud ni pula. Wujud mana? Wujud nak melihat macam mana? Sebab wujud bukan sifat yang ada. Nak melihat macam mana? Yang kita melihat adalah ni tubuh ni, dia panggil zat. Dan wujudnya di mana? Ada tak sifat wujud? Sifat wujud tak ada. Lepas tu sifat wujud ni sama ada hal, sama ada amrun i'tibari, tu bicara khilaf ulama lah. Sama ada wujud ta'inul mawjud ke, tu bicara lebih mendalami. Tapi nak sebutnya wujud bukan sifat yang ada. Mana kita tidak boleh melihat wujud, kita hanya boleh melihat tubuh kita yang dia panggil zat. Sekarang kita kekal. Sekarang kita bersifat ngebakar, kita kekal. Sebab Allah belum matikan kita, belum menghancurkan kita. Boleh tak melihat sifat bakar? Tak boleh. Ni kekal. Dah kekal dah. Bersifat dah dengan bakar sekarang. Bersifat dengan bakar. Tengok, boleh tengok dah sifat bakar. Suka. Tu kata balik dia pening tu. Kita bersifat dah dengan satu, seorang. Memang kita seorang, bukan kembar. Dah boleh tengok dah sifat seorang? Tu ada tu zat, tubuh. Sifat seorang. Padahal Madik suka gitu je lah. Tak jawab lah, pakai Madik suka gitu je. Pening jadi tau. Baru perasan selama ni hanya tengok zat je. Lah tengok tubuh. Dah tubuh tu bersifat sifat wujud ke tak? Betul? Bersifat sifat wujud. Bersifat dengan sifat kekal tak? Memang kekal sekarang. Bersifat dengan sifat seorang satu dah. Memang bersifat dengan satu. Sifat belaka tu.
Boleh tengok tak wujud? Boleh tengok tak kekal bakok ni? Boleh tengok tak wahdaniyah? Kita satu seorang boleh tengok ke tak? Boleh tengok. Tengok tu tubuh zat. Tu kan ni? Tu kata lagi kan. Balik duk tengok. Tengok apa tu? Duduk mana wujud? Duduk mana seorang? Satu duduk mana duduk tengok? Kan ni? Kudrah memang ada. Walaupun kita tak boleh nak tengok kudrah di tubuh kita ni, kita boleh merasai. Bang Allah alhamdulillah berasa bertenaga. Kita boleh merasai. Mana apa? Kudrah yang di tubuh kita ni ada. Kita boleh merasai. Badan ni. Hayah ada di tubuh kita. Hayah ni malaikat tiupkan roh kepada tubuh kita. Allah mana malaikat cabut hayah dari tubuh kita. Mana hayah ni ada di tubuh kita. Walaupun tak boleh tengok pun itu pekerjaan urusan Allah, tapi ada. Jadi apabila hayah ni sifat yang ada, macam mana hayah ada di zat Allah? Melazimi akan kaunuhu hayyan. Seolah-olah kaunu hayyan itulah yang melekatkan sifat hayah di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu timbul kaunuhu tu. Qudrah ada kaunuhu, iradah kaunuhu, ilmu kaunuhu, hayah ada sifat kaunuhu. Wujud kidam bakak kenapa tidak ada kaunuhu? Itu bukan sifat yang ada. Qudrah sampai ke kalam sifat yang ada. Kemudian ada di zat Allah taala pula. Macam mana sifat yang ada ni ada di zat Allah? Kaunuhu itulah seolah-olahnya yang melekatkan sifat hayah di tubuh di zat Allah Subhanahu wa taala. Macam kita. Kita Tuhan letak sifat kudrah. Jadi tubuh kita, zat kita perkara lain, sifat kudrah ni perkara lain. Tuhan letak sifat kudrah di tubuh kita. Tuhan pun menjadikan sifat kaunuhu qadirah yang melekatkan sifat hayah di tubuh, yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Jadi kudrah di tubuh kita Allah yang jadikan. Dan Tuhan Allah jadikan pula kaunuhu qadirah satu sifat lain pula yang melekatkan sifat kudrah di tubuh kita. Pada ni. Jadi kaunuhu qadirah itulah sifat yang melekatkan sifat kudrah tenaga di zat tubuh kita. Dan sebab tu kena ada kaunuhu. Sebab apa? Sebab kudrah yang di tubuh kita ni sifat yang ada. Dia gitu je. Itu timbulnya kaunuhu hak bagi sifat ma'ani, sifat maknawiyah tu. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Sebab apa? Sebab kudrah sampai ke kalam sifat yang maujud, sifat yang ada. Yang sedia, yang sedia, yang qadimah. Sifat Allah qadimah, sedia kala belaka. Yang berdiri pada zat Allah, yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Bila sifat hayah ni yang berdiri, yang ada di zat Allah, yang melazimi bagi kaunuhu hayyan. Kenapa sifat hayah yang berdiri, yang ada di zat Allah melazimi akan kaunuhu hayyan? Seolah-olah kaunuhu hayyan itulah yang melekatkan sifat hayah di zat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengesahkan akannya akan Allah Ta'ala bahawa bersifat ia Allah dengan ilmu dan lainnya daripada segala sifat ma'ani. Yang mengesahkan ni pada akal. Sebab apa? Sebab sifat Allah yang sedia, yang qadimah belaka. Sifat Allah sedia kala, tidak ada permulaan bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.